Okay, so first kita create basically nak prepare dia punya server lah, database server kan. So kita boleh identify server dekat local punya, untuk yang local PC dekat mana kita nak develop sistem tu lah. Tapi kalau katalah server you tu memang dia dah pasang dah, dan you tak boleh basically you tak boleh guna IP address ni, you kena guna proper IP address yang server punya. So contohnya kalau katalah komputer saya ni sebagai server, you boleh dapatkan dia punya IP guna command prompt cmd. Okay. Sini command prompt, dia lambat sikit, ni command prompt ni. Lepas tu you masukkan dia punya command untuk you access dia punya IP address. Dapatkan IP address guna IP config. Okay, IP config. Okay. Lepas tu you tengok dekat bawah ni dia ada dia punya IP address dia. Macam yang saya punya ni, saya guna wifi, tapi sepatutnya untuk server dia tak boleh guna wifi lah, dia pakai internet ni. Dekat sini internet adapter. Awak cari internet adapter, kalau dia sambung pergi dekat router dengan dekat switch, terus ambil dia punya IPv4, dan inilah awak punya IP address yang akan taruh dekat dalam tu. Kalau dia dah ni lah, ni 149 ni lah, ni saya punya. Kalau dia dah run dia punya server lah, then you okay. So you guna server punya database direct dekat situ. Lagipun awak nanti nak kena tu kan, nak kena awak kena publish benda tu dekat server kan. So kalau mungkin dia punya server dia ada dua, dia separatekan. Satu database, so awak kena define dia punya database IP address. untuk yang PHP punya mungkin dekat tempat lain. So then dia punya address untuk URL awak kena betul-betul identify lah. Jangan mungkin dia dua server yang berbeza, nanti kan dia boleh ada connection kan. Kalau tak, nanti dia tak ada connection, sebab dia kena identify exactly dia punya IP address. Tapi kalau ada dua server, kalau dia punya network down, memang dia tak boleh ada connection lah. Kalau dia berada dekat dalam dia punya local area network dia sendiri, dia ada switch, and then dia directly sambung antara server dengan yang database dengan server tu. Yang server tu yang PHP kan, yang server tu yang PHP punya tu, program semua dekat situ kan. Jadi dia kalau awak sambung terus, boleh dengan switch, dia tak ada masalah lah, unless kalau switch tu dia down, memanglah tak boleh kan. So macam mana sambungan dia? Sambungan dia simple je sebenarnya. Kalau you tengok macam ni kan, local area network, network lah, contoh dia macam ni. Ni dia pakai bus, tapi tak mau bus, dia pakai yang star topology ni. Macam ni lah. So ni dia punya switch. Yang ini mungkin ni kan local area network kan. Yang ini salah satu daripadanya server lah. Macam ni. Ni tapi dia pakai wireless, tak mau wireless. Okay, macam ni. Ini route, ni bukan, ini switch ni sepatutnya macam ni lah. Ni LAN ni dekat tengah-tengah ni switch. Lepas tu dia kalau line PC mungkin ada dekat sini server yang PHP punya, dekat sini dia punya database, ataupun mungkin sekali database dengan tu sekali dekat sini dia punya server, dan yang lain tu sebagai client. Macam mana bentuk dia? Macam ni lah tu. Kan? Dia ada sini dia ada ni LAN ni, yang LAN ni switch lah. Switch macam ni, switch switch. Macam mana bentuk switch atau switch. Okay, ni switch kat tengah. Lepas tu ni komputer ni semua client punya. Ni server, ni file server, ni mail server, print server. So could be dekat sini you punya database server, and then you punya dia punya application server lah, yang you masukkan PHP dekat dalam tu. Okay. So
Dan kena identify IP lah. Setiap server ni ada IP sendiri. Jadi bila you nak create IP ni so untuk create database, kita dekat database. First create user dulu. User user you kena identify host yang you nak access. Ni host dia bukan database, tapi yang host yang PHP punya yang backend PHP. So yang host name ni. So then you create new. So ni nama dia. Contohnya di edit. Just user lah kan. User. Dan any host ni yang you kena tentukan. Any host. Kalau local, maknanya komputer itulah local. Sama ada you nak letak URL macam ni, localhost dalam tulisan, ataupun pakai 127.0.0.1. Ni recommended lah. Yang localhost tu URL. Okay, so ni yang lebih baik. Kemudian password, letak password. Kalau dekat tempat lain, contohnya dekat komputer yang apa tu, dekat komputer lain lah, dekat server lah kan. So you kena identify tadi lah dia punya IP. Macam saya punya tadi 192.168.0.1 berapa tu, 47 kan. Okay. Ini dia punya PHP punya server, backend server. Okay, so ni yang backend server punya. Ni server ni, sorry, server bukan PHP, server database punya. Sebab kita nak create database. Ni server database Tapi kalau dua-dua tempat yang sama, tak ada masalah lah. Antara PHP backend tu dengan database dia, inilah dia. Okay. Then you of course you kena letak password lah. Then make sure you all bagi full privilege kan dekat sini, and then tekan tu create. So you nak delete, so user dah ada kan. User dah ada tadi apa, user kan. Dah ada user ni, pakai yang ni kan. Okay, and then you boleh delete. Kalau you nak drop, just drop je. And then okay, delete Dan kita nak create database, pergi dekat server tu, local punya server. Okay, lepas tu and then you create database lah. So contohnya dekat sini kita ada PagoDB, PagoDB 2. So kita create lah PagoDB, DB1 kan, PagoDB 1. Okay, just create je. So then kita dah ada sini lah PagoDB 1, PagoDB 2. Dan kita create table. Contohnya kita create table user admin, user lah, staff tu, staff table. Apa staff ni tu, table staff. Kita nak create 4 column. ID dia, dia punya nama, dia punya konteks dia punya email ke kan. Dia just create je. Dan kita letak dekat sini kan, dia punya ID dia punya nama, dia punya apa dia, kontak kan, address, email, and then dia punya kontak dia, nombor telefon dia kan. So ni integer, kita nak jadikan sebagai dia punya ID dia. Ini dia punya ID dia lah ni. Lepas tu yang lain ni integer, yang lain ni kita set varchar, dia alphanumeric lah, boleh nombor, boleh huruf kan. Kita letak dalam 50 tu kan, nama dia 50 karakter. Dia punya varchar, juga. Dia by right dekat sini nombor kan, tapi dia ada dash, kadang dia tulis apa lagi, slash ke kan. Itu bukan number kan, itu symbol karakter. Jadi kita kena tulis varchar, contohnya 15 karakter ke kan. Kat sini email tak nak 50 ke kan. Yang ini boleh, yang ini AI, yang ini kita boleh sama ada nak letak null. Maksud dia apa, kalau dia masukkan rekod cuma nama sahaja yang penting, yang ni belum masuk lagi pun tak apa, itu masuk null. Tapi kalau kita tak letak, maknanya dia tak boleh null lah, dia mesti nak kena masuk gitu.
Okay, so then lepas tu kita save. Ini kita dah create lah dia punya tu. Dia punya column dia, ID, name, email and then contact. So then kalau kita nak populate, kita nak insert, kita masuk tu kat sini insert. Okay, so yang ini name ni kita letak lah Ali ke, and then email address dia ali@gmail ke kan. And then contact dia 012 and then whatever number dia ada. Ini apa baca, jadi dia boleh masuk lah, dia masuk. Dia consider character text je. Okay, lepas tu yang ini boleh juga masukkan. Dan ini dekat sini 010 and then kita insert benda tu, dan dah ada dekat dalam tu. Okay, so kita kalau tengok dah ada tu. Okay, so kita dah buat create user and then set database dia, IP addresses, and then kita create database dan kita dah create table menggunakan MyAdmin. So sekarang kita nak guna SQL query untuk kita create database dan seterusnya. So kita belum ada lagi kan kat sini. Chapter 6 ada juga dekat sini lah. Kita apa boleh kosong lagi kan. Kosong. Kita ambil yang sini. Kita dapat kat sini. Kita ambil. Okay. So kita create new. So first kita nak create dia punya connection ke database. So control alt connect N, and then kita connect to buat connection. So connect .php. Okay, connection ni. So dekat sini ni kita connecting ke database, kita guna wcasco punya tu PHP, and then kita dekat database dekat sini connect. So kita pakai, dia ada dua jenis, sama ada guna MySQLi ataupun PDO. So yang kita guna ialah MySQLi. PDO ni PHP data object, kita pakai yang ni MySQLi database instruction. So untuk connecting to database, open connection to MySQL, kita pakai PHP server name localhost, kita pakai localhost juga. Username kita tadi dah buat apa, username user kan, and then password kosong. So ini dia punya connection. So kita ambil ini kan. Okay, dan kita masukkan dalam sini. Alright, so kita dah ada PHP ini user, user and then password kosong. So and then dia punya connection dia yang ini. Ini connection dia. Kita trigger connection punya library. So kita ada server name, username and then password. Kita taruh dekat dalam variable phone. Lepas tu baru kita test connection tu sama ada error ke tak ada. So kalau ada error, kita print dia punya log dia, fail, connection fail, and then log, error log. Okay. Kalau sukses, kalau tak ada error, then sukses lah kan. Okay. Kita save, kita S. So ni akan keluar dekat situ apa, con PHP. Okay. Right, so kalau kita double check connection, dia okey ke tak? Ni saya delete dulu. Okay, so localhost chap 6 S1, kita test connection dulu. Dah running ke belum? Sekarang dia dah running dia punya server dia running, tapi kita belum connect ke database lagi. So sekarang kita nak buat database dulu. Kita belum ada database, so kita nak buat database. Okay. Okay. So kita create, kita create database. So, untuk kita create database, kita create new file, control alt N, and then create database, create DB. Okay, so kita
ambil yang MySQLi punya. Okey, wpsq PHP ni ini kita dekat create new database. Okay, so create database, kita just ambil yang MySQL punya function ni, MySQLi kita kasih, dan kita tarik. Alright, so yang ini adalah connection dia dekat sini, con ni. So sebenarnya kita tak perlu lagi, kita just masuk apa nama dia punya, kita masuk include punya tu je statement yang ni. Ini apa con ni dekat sini, kita boleh kita save dulu. So kita nak create database, ni create database ya. Database nya DB3. Okay, so ini database yang kita create. So kalau kita nak connect pakai ni pun boleh juga. So ni kita kosongkan, and then ini username dan password. Okay, dan kita save, dan kita create PagoDB. Dia punya SQL query dia create database and PagoDB lah nama database ni. Ini create DB. So kita run, refresh dulu ni, create DB ni, PHP. So dia kata apa, database created successfully. So kita check database kita ada tak ada. Database nya dekat sini. Database nya kita ada PagoDB. Apa tadi? Dekat mana? PagoDB dah ada. Database, yelah betul lah, dah ada lah. Tadi PagoDB 2 je kan. So PagoDB 3 ni dah ada. Sekarang kita guna PagoDB 3 ni dan kita create table. Kita create table. So basically yang ini kita tak perlu lah kan, sebab kita ada con ni. So kita ganti dengan include je lah. So include tu awak check dekat sini yang include punya, wpsq yang include punya, PHP include mana ya, ni PHP include ni yang awak dah guna sebelum ni kan, pakai include je. So just pakai je ni PHP include ni. So just copy yang ni je lah, include ni. Basically dia punya apa nama, dia punya nama file dia yang kita nak include. Kat sendiri pun boleh juga kan. Jadi kat sini ini kita delete, kita replace dengan apa, dengan yang con.php, sebab con.php ini sama kan. So kita masukkan include. Okay, include, dan lepas tu apa yang kita nak masukkan, con kan, so nn.php. So sama juga kalau kita create db4 belum ada lagi kan. Okay, ni db4 ni belum ada. db3 1 2 3 ada, db je ada. Kalau kita refresh pun belum ada lagi. So then kita try, ni kita save, kita create database db4 boleh lah kan. Ni db, create db ni, kita refresh saja, kita connected session created. Okay, yang ini ni yang daripada con punya tu. So yang ni kita tak mau, kalau kita nak kita nak suppress yang ini, kita nak tak nak keluarkan yang tu, dekat con ni kita terbalikkan lah. Kalau tak dia echokan yang ini. Jadi kita yang ini kita apa, if ni kalau ada error baru tu. So ini kita offkan lah. Only bila ada error baru kita paparkan dia punya error message tu. Okay. So then kalau you refresh tu dia tak boleh lah kan, sebab dah ada database tu kan. Okay, itu dah okey tu. Yang create database ni dekat sini, create database dia display database created successfully je lah.
Okay, kena. Kalau nak terbalikkan pun tak apa, tapi kita pakai sekali je kan benda ni. Okay. So next ialah kita nak create tables. So kita create table, kita buat nilai dia tu, create table, file, table, create table, PHP. So untuk create table punya, kita pakai ni PHP, create table, ni kan MySQL tu, ni create table. Ini juga MySQL. Ni kita just create ambil gini. Ni kita nak create apa nama user ni kan, kita masukkan. Kalau kita dekat sini, yang ini dia tak perlu lagi kan, pakai apa yang continuous connection ni. So kita ambil dia ni, kita C, dan create table ni kat sini, kita copy kat situ. So apa yang kita nak buat adalah create table. Query dia create table, kita buat sini table apa, staff lah kan, kita buat table staff dia, table DB staff, senarai staff kan. So dia punya name dia first name. So kita ambil name, email, email dah ada dah kan. Sini address lah kan, apa lah address panjang sangat ni. Contact, email dengan register date. Okay, register date tu tak ada pun tak apa. So kita create table staff yang ID tu integer 6, primary key atau increment ni maksudnya dia continue, apa, dia akan tambah lah bila create dah create record 1, then dia automatically increment by 1 jadi 2 ID dia untuk record yang berikut ni. Unsigned sebab kita tak nak yang minus punya. Okay, so kita nak yang plus saja unsigned. Name baca 30, contact 30, yang contact ni tak payah panjang-panjang pun tak apa, betul kan. Not null. Yang ini email ni boleh null, maksudnya tak masuk pun tak apa. Tapi kalau nak bagi dia dimestikan masukkan, pada taruhlah not null dan timestamp. Okay, so and then kita test dia punya query dia. Ini dia punya query, ini yang internet query. So dengan menggunakan connection con tu. Okay, kita gunakan connection. So ni connection ni dekat sini, ni connection con ni yang kita connect pergi dekat tu. Tapi sekarang ni kita create table, kita nak kena apa, ada satu lagi tambahan, dia punya database. Database kita nak pakai apa, DB. DB kita nak pakai yang tadi tu lah, Pago DB kan, Pago DB 3. Jadi Pago DB 3 ini kena string. Okay, so then kita taruh juga dekat sini dia punya DB dia. Okay, DB. So ni server name, username, password dia kosong, user, and then DB dia PagoDB. Dan dengan dalam PagoDB 3 tu ni kita set dulu. Kita create table.php ni. Kita create table, nama dia staff, senarai staff lah, ID, name, contact, email, itu. Okay, so kalau tak ada masalah, dia kata table staff created successfully. Okay, kita save dan kita run create table ni. Okay, so dan kita create table. Okay, ini tadi kita refresh create table ni. So kata apa, table created successfully. So dah ada table lah. So kalau kita buka MyAdmin tadi tu dah ada table dekat dalam DB3 kan, PagoDB 3. Okay, dah ada table. Nama table dia apa, staff table. Tapi tak ada apa-apa lagi, kosong lagi. Kosong, dia belum ada apa-apa lagi, belum ada record. So sekarang kita nak masukkan record. Okay, so kita masukkan record. Kita create new file, insert record.
RCD, insert record, PHP. So untuk insert record ni kita guna ni. Nanti lepas ni kita guna apa nama, kita guna form lah. Saya tunjukkan dulu macam mana yang simple punya. Kita guna query ni, insert data. Kita pakai ni je, SQL. Okay. So kita masukkan saya bilang seperti ni. Okay. So yang ini ni kita tak nak kan, sebab kita dah buat dah dekat dalam konteks. So ni kita masukkan lah, kita X dan sini. Okay. So apa yang kita buat lah, kita insert ni, kita staff table, first name. Ni kena exactly sama dengan dia punya tu, dekat dia punya sini, dia punya apa tu, column ID, name, contact, email, register underscore date kena sama. So kita masukkan kat situ. Kat sini ID tak payah lah kan, sebab dia apa, auto increment kan. Dua yang tak payah, kita masukkan 3 je kan, name, lepas tu contact dengan email. Okay, sama kan, name, contact dengan email. Ni tak perlu sebab dia timestamp dengan ini ID. So ni kena sama lah, contact, email, ni sebiji. Ni contact, kan salah, dia tak boleh masuk kalau PA. Ni double check email, ni. So kita masukkan John dot, ni example value dia, dan kita check ni implement query dia, and then kita test sama ada ok, kita ok. Kalau ok, kita display new record created successfully. Okay, and then kita press Ctrl S, save. Kita run insert record and then kita run insert record. Refresh dulu insert record ni. So new record created successfully. Kalau kita refresh dekat sini, dah ada satu dah. Okay, nama dia apa? Gender, and then ni dia automatically dia masukkan ID automatic masuk. So then kalau kita create new one, saya tekan lagi sekali. So kalau kita refresh, dia dah ada 2 dah kan. Dan kalau saya tekan banyak kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kalau kita refresh, dia dah ada 10. Dia dah ada 10. Right, lepas tu kita nak buat apa? Kita dah insert, kita nak view record. Okay. Kita nak view record. Untuk kita view record, lepas ni ingatkan saya ni, kita buat yang form punya. Okay. Tapi kita buat sekarang macam kita lupa. Yang untuk form punya, kita nak insert data menggunakan form ni. So untuk yang form punya, kita guna yang ini, tapi kita kena create form untuk kita nak masukkan lah dia punya ni. Okay. So ini kita masukkan, ini under ini kita just ini copy dulu, copy sini, ini dua ni kita just copy untuk di saya nak copy dulu untuk safety. Ini saya just comment out ini. So yang ini kita taruh yang ini name, yang ini nanti kita ini create variable je dulu. Yang ini dia punya apa, contact kan, contact, dan yang ini adalah dia punya apa, email dia, email. Okay. So and then yang ini kita contact email ni, name ni kita kena ambil daripada form. So, jadi kita kena guna get punya tu. Okay. So ni kita tak tahu lagi. Yang ni name lah kot. Okay, control, and then kita
copy, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl CP yang ini email, yang ini kontak. Atas sini kontak email lah kan. Ini kontak. Okay, kontak. Ini email. So basically name dia akan masuk dekat sini, kontak dia akan masuk sini, email dia akan masuk sini. Dari mana? Daripada form. Okay, daripada form. So save. Lepas tu yang ini yang kita nak insert kan. Kita dah view belum? Kita belum view lagi kan. Kita tak apa, kita masuk dia dulu. Okay, so kita create new form, Ctrl N. Lepas tu form untuk insert insert form, insert record RCD form .php. So ni kosong lagi kan. Jadi kita kena buat ni lah, form lah dekat sini. Kita masukkan sini form, form masukkan. So yang ini ni bila kita tekan submit aja dia akan buka yang insert record dekat sini. Jadi kita masukkan insert kan, insert RCD .php. And then kita nak submit dia menggunakan apa method get kita pakai get. So kita masukkan kita nak masukkan 3 benda kan, input punya tu. Kita masukkan input text, nama dia nama. Lepas tu control internet intensity. So yang kedua contact, yang ketiga email. Okay. Dan dekat depan ni kita taruh lah benda. Ni kita, kalau kita ada satu lagi kita masukkan input yang ini jenis submit. Dan dia punya nama button dia submit dulu. So kalau kita tengok nanti dia satu baris je, jadi kita taruh BR lah. Yang baik taruh BR kat sini. So BR new line. So ni masa dia pergi kat bawah kan. So kalau kita tengok insert form ni, insert form, so refresh insert form sini, insert form, insert record form. So macam ni kan. So kita taruhlah dekat sini dia punya tu, dia punya label dia. Dekat label dia yang ini apa? Nama ni. Dan sini tu contact dengan yang ini apa? Dengan ini contact. Right, so kita refresh. Okay, jangan. Okay, cuba tak apa cantik lah kan. Taruh dalam table, taruh dalam table kan. Kena create table lah. Kalau nak taruh table, aku nak create table. Table ni dia ada 3 baris, 2 kolom, 3 lagi. Jadi TR dia ada 3 dan dia punya kolom dia ada 2. Okey, jadi kita masukkan yang name ni, taruhlah dekat sini, dekat X, taruh sini, contact, dekat X, taruh sini, dekat yang baris nombor 2, email, taruh dekat yang baris nombor 3, kolom 1. Dan yang ini ni VR tu tak perlu lagi lah, kita just copy dia ni, masuk dekat yang kolom nombor 2. Yang ini masuk dekat kolom yang nombor 2 juga, baris 2 ini. Dan yang ini, oh ada satu lagi, ada 4 ada 4. So kita copy lagi satu lah, yang VR ni kita copy lagi satu. Control V, Shift V. So yang ini tak perlu ada, yang ini just submit je. Ini submit, kita submit ni. So yang ini dah nanti.
Okay, dah. Okay sikit kan, dah elok sikit kan. Kalau nak letak tengah boleh letak tengah. Guna margin auto, left dengan right. Margin auto lah, left right auto. Dia boleh taruh lah. Kalau boleh ke? Sini table. Kalau taruh nama dia apa? Nama yang punya tu ID dia, ID contains ID, kata ID boleh juga lah guys. Nanti itu boleh tak dia punya tu, ni taruh dekat bawah. Nanti awak boleh buat yang ni pakai header ni, di stylekan dia yang ni main ni, class main. Pakai awak boleh centerkan dia punya margin dia, margin left dengan right ni awak centerkan auto. Satu lagi margin untuk automatic, ni right ni left lah auto kan. Mungkin dia tu ke, dia boleh center kot. Nanti awak buat je lah bagi dia center. Atau tariklah dia punya cara dia. Okay. Alright, so kalau kita letak dekat sini, yang ini name, ni contact, ni address. Kalau kita masuk dia name, satu nama, Steven. Okay, contact, add name, contact, right, and then email, Steve, Gmail. Okay, bila kita submit je, ni get kan, ni get, so dia masuk dekat sini, name, Steven, apa semua dekat sini kan, contact dia, tapi masuk dekat sini. So and then insert into dekat sini, error dia ada error. Okay, sebab apa kita boleh enter lagi sama dia pergi dekat mana, insert rcd.php. So kita insert rcd.php. So yang ni name, contact ni kita masukkan dekat sini. Dia kata apa tadi? You have an error in SQL syntax. Check the manual response here. Okay, so dia punya syntax dia salah dekat sini. So, kita double check lah dekat sini ni yang mungkin ada problem kat ni. Alright, so try yang ni dulu, sama ada. Okay, kita enter. Okay, virus. Okay, kita release. Oh, ini betul. Balik sebelah. Okay. Alright, so Control S, save. Kita refresh. Okay, kita dah masuk ya. Kita masuk. So kalau kita preview tadi Steve tu kan, ini tadi kita refresh ya. Ni DB berapa? DB3 kan. Okay, dah ada dah serial kat situ. Okay, dah ada dah. Ni content ni tadi kita masuk do dia semua baik-baik dia ni kan. So then kita dah boleh ni lah, kita masukkan next. So kalau kita nak display terus macam mana, instead of just created successfully, kita nak display. Sekarang kita nak display ya. Sekarang kita nak view record. Sekarang kita nak view record. Insert record tadi dah. Sekarang kita nak view record. Untuk view record punya, kita create new, kita new view record ya, rcd.php. Okay. So untuk view record punya, kita pakai ni lah, view record ni ya. Select record. Okay. Kita view record. So kita just copy ni MySQL punya ya. Kita just copy yang ni. Kita C, kita masuk sini.
Okay. Tapi yang ini kita dah ada dah kan. So ini kita buang. Kita gunakan dengan font ni. Okay. Include. Okay. Include punya. Include. Apa dia? Font ni. Dan PHP. Copy je pun okay. Okay. So select ID. And then yang ini kita nak tengok semua kan sebenarnya. Kita ambil semua je from staff punya table, kita select semua. Lepas tu mana yang kita nak display tu kita display lah dekat sini. So kita nak display ID. Lepas tu apa lagi kita nak display? Dia punya name, contact dengan email kan. Ni ID, name, contact, email dengan register date tu. So kita kena exactly sama lah. So kalau kita tu masukkan sini, ni ID, name. So ni ID, name, first name tu betul lah. Okay. Ni. Dan last name tu kan contact kan. So kita tambah dekat sini satu kita nak tambah sini satu. Okay, proceed. Okay, kita tambah. So yang ini name, ini contact. Contact. Lepas tu yang ini apa? Email. Okay. Email. So okay kan. Selesai. Select all from staff. Dia akan display semua sekali. Dan ini kita display. Ini apa dia ni? View RCD. So then kita view RCD. Refresh. View RCD. So kita dah boleh ni kan. Okay. Kalau kita nak display dalam bentuk table, dan kita masukkan yang table punya lah. Okay. Yang table punya kita kena guna pakai yang ni lah, yang table punya tu. Untuk table punya sini view table ni. Okay. Jadi kita kena masukkan yang ni. Masukkan dia punya table. Okay. Start daripada sini. Semua-semua lah. Ini kita buat. Kita just copy dia. Ini yang penting. Just copy lepas ni. Ini kita buat ni lah. Dalam table. Kita alternate N. Ini view record table. Apa yang kita buat ialah kita create dia punya tu, include code dah ada. Yang atas ni apa nama, yes, apa dia punya header je. Okay. Ni kita ni PHP ni okay, PHP. So select all from apa nama, start. Kemudian so ni yang tadi kita buat tu pakai biasa punya, tapi saya taruh dekat multi-line. Ni kan raw ID, name, contact dengan email kan. So ni kita tak apa lah, kita sama. So okay, lepas tu kita create table. Dia punya header dia row. First row tu header dia ID, yang ini name, lepas tu contact, kemudian email kan. Kemudian ni kita tak payah taruh dulu lah. Okay, yang ini name, kemudian contact, dan dah ada. So kita guna apa, looping untuk kita iterate through dia punya records ni. So first record dia, kalau ni ID 1 dia akan print ID name yang ID 1, contact ID 1, email untuk ID nombor 1. Okay. So then dia iterate closing table. Okay, that's it. Sampai tu kan Ctrl S, tengok dia keluar kat ni apa ni, view RCD table. Ni yang biasa punya, yang table punya sini.
dan kita refresh RCD table ni. So dia masuk table lah kan. Okay, so dia masuk table. Harap you boleh centerkan ni. Nanti you cari lah macam mana tu punya margin. Okay, next ialah ni kita dah ada table. So kita nak buat apa tadi? Bila kita insert, kita automatically tunjukkan dekat table yang latest punya kita insert. So then dekat dalam you punya insert tu, insert record ni, insert record, bila lepas you insert aja you terus buka table yang ni, view table. Tadi kan kalau you masuk kan pakai form ni kan, pakai form ni, kita buka form ni, press table, pakai form ni kan, insert form, kita masukkan apa-apa lah, contact, dan email. Okay, kita submit je. Dia macam ni je kan. Okay, why not kita display dia punya record kan, lepas kita insert record ni. Okay, yang latest record. So dia dekat mana, insert cd.php, and then kita nak displaykan record instead of dia masukkan ni je. Kita masukkan dekat mana, dekat dalam sini, insert ni, insert record ni, kita masukkan yang view RCD table ni. Jadi kita masukkan dekat sini. So kita masukkan dia punya header dia. Header awak boleh cari kat sini. Kita guna SQL header. Okay. So double PHP header, kita guna header. So untuk kita terus apa tu, jump pergi dekat dekat tu dia punya location tu. So kita guna location lah. Dia dekat location. Okay. Bukan nak buat header, kita guna location. Okay. So kita pakai ni header untuk location tu. Okay. So header location. Okay, dekat sini ni kita just pakai dia. Dekat mana ni, chapter 5, dekat view ni, chapter 5 ni. Sini kita view dekat insert ni, dia punya location ni. So search ni, search record, dan dia location dia akan sini. Chapter 6 and create view record. Tak ada video. Okay, dah kita notification ni, notification. Okay, yang tadi tu lah. Dan dia punya tu, dia punya address dia dekat situ. Dia kena betul tu. Ni header ni, location header, then dalam bracket location column, and then tu dia punya tu. So kita taruh dekat sini. Ini insert record ni. At the end nanti kita masukkan header. Okay, header, and then kita masukkan dekat sini location. So ni location,
dia punya tu, dia punya nama dia. Ni nama dia view RCD table. View RCD table. Okay, the PHP. So mana dia terus pergi dekat sini. Of course kita kena close lah kan. Ini PHP. Ini kita try ni. Kita save. So sekarang ni kita dah kan name daripada situ dah. Ni daripada mana ni? Daripada form kan. Ni form insert form. Okay, kita save. Kemudian kita buat. So sekarang kita pergi dekat sini, refresh dulu. Ni set form. Jadi kita dah masuk belum tadi. Okay. Submit. Nampak dia terus masuk dia. Ini dia bukan sekarang. Okay, dah ada. Dah masuk terus. So okay, yang ini kita dah insert. Terus buka dia punya file. So sekarang lepas tu kita nak update. Kita dah view record, kita dah insert, and then kita view record directly. Lepas kita submit tadi. Jadi 14 kan, 15 kita kalau insert new 3 16 kan. Okay. So then kita sekarang nak buat apa? Kita nak update. Okay, untuk update punya kita create simple lagi untuk alternate n. Okay, update record RCD PHP. Okay. Right, so untuk update punya kita ambil ini. Kita kena update PHP. Update ni database update ni. So untuk update nya sama je, sama ni update start set apa yang kita nak update dan so basically ini je yang penting kan. Yang lain tu semua sama, yang lain yang ini semua sama, ni je yang penting. So barat yang ini pun kita boleh include je, ni pun boleh include juga, ni je yang penting. So anyway kita just copy lah. Okay, tu yang penting. Kemudian kita masukkan sini. Yang ini count ni untuk nasi. Yang ini apa? Update kan. Yang ini kita buat. Okay. Lepas tu sekarang kita nak update apa? Staff punya table. And then kita nak update apa nama? Last ni. Name. Name kepada apa? Ni yang nombor 2 punya. Okay. Right, kita letak John ni 2. Yang ini dekat name. So kalau kita tengok dekat sini nombor 2 ni dot John ni kan. Kita taruh Johan lah. Johan. Okay. So dia punya name dia. Ni name dekat yang name ni. Yang name ni. Ni name. So kalau tengok dekat sini name. Kalau nak dua-dua, email pun, contact pun sama, bolehlah taruh dekat situ. Contact, kena taruh lah sini, comma, dan yang ini apa nama? Contact. And then of course juga sini email punya, contact lah kan. Contact lah. Okay. Contact. Dan then ID equals to. Then kita save. Dan kita ini kalau kita update dia cuma apa, dia akan echo record updated successfully. Tapi kalau kita add dia punya header tu, dia terus buka untuk kita. Okay, ni kita try dulu save. Okay, ini kita pergi dekat update ni. Update record tu. So updated successfully. Yang tadi apa tu? Yang sekarang ni nombor 2 kan. Nombor 2 John Doe kan. Kita taruh Johan. And then contact dia nombor kan. Kalau kita refresh. Dah ada kan Johan.
Tapi kita nak display terus kan, instead of macam ni kita nak display terus. So nak display kita pilih mana tadi, kita insert record tu kan, insert record, view, kita masukkan view record tu kan, table kita insert tu tadi, insert LCD, ni kita just copy ni, kita masukkan pergi dekat update ni, taruh kat situ. So automatically dia akan, kalau kita refresh ni, kalau kita refresh sudah dia dekat record updated successfully, dia taruh dia punya tu, nampak tak ni. Okay, so then kalau kita nak update pakai form, sekarang kita tak pakai form kan, kalau kita nak pakai form kita kena create form lah. So yang ini kita kena masukkan dekat dalam dia punya form dia. Okay, so kita create form lah. Untuk nak update, control alternate N, kita buat form ni, update record LCD form. Okay, so ni kita kena buat form kat sini, sama kan. So kita boleh hantar, so yang ni kita ambil yang ni lah, yang form yang ini ni. Mana form tu? Ni form kan, insert form, kita ambil ini, Ctrl A, Ctrl C, kita masuk dekat tu, update form. Kita masuk sini, save, apa ni, kita dekat sini, name, contact, ni insertnya kan. Okay, so yang ini form yang untuk tu. Maknanya kita nak update ni, kita kena ambil apa yang kita nak update dekat dalam situ tu. Maknanya kita nak update second line tu kan. Okay, tapi kita kena pilih ID dulu lah. So contohnya kita letak button dekat mana, dekat sini, kita letak button dekat sini, macam yang saya tunjuk sebelum tu, ataupun kita boleh letak dekat mana-mana lah, letak ID and then button untuk dia buka ID dia pun boleh juga. Okay, jadi bila dia dah klik tu, terus buka dia punya file ni. File ni, yang ini yang update punya, dia akan buka form dekat sini. So nama ni dia kena ambil daripada database tu lah, daripada ID database. So dia kena apa? Dia kena guna select ni, dia kena call select ni, yang view tu, dia kena view, dia kena ambil yang ni, kemudian baru dia masuk dalam situ, dalam form sini. So anyway, kita try dia dulu. Kosongkan, ini kita submit, kita just override je. Sini, so then dekat update ni kita ambil ke sini, ni kita masukkan, ni kita update form kan. So ni kita update, ni update record. Kita buka update record, kita guna get update record ni LCD. Ni kita akan submit dekat sana, email, contact dengan ni, contact. Okay, untuk save. So then bila dia tekan submit je, dia akan pergi dekat update record sini. So yang dia akan update ialah yang ni, dia punya nama ni, nama, contact, nama dengan contact tu lah kan, dengan email, tapi dua je lah kat sini letaklah. So yang ini kita letak dekat dalam nama, yang ni kita letak dekat dalam contact. So then awak kena ambil lah dua tu kan, ini daripada tu. So nama tu awak kena ambil daripada get tu. Okay, ni adalah apa dia, nama. Okay, dan satu lagi LCD, yang ini contact. Okay, dan yang ini contact lah kan, contact kan. So contact pergi dekat sini, ni pergi dekat sini. By right ID pun kita kena taruh lah dekat sini kan, ID dia. Okay, taruh dia dekat sini. So ID kita taruh sini, ID. Okay, so dekat sini lah taruh ID dia.
Tapi sama jugalah, awak kena ambil daripada tu, get daripada ID. So ni untuk accept ni daripada form. Ni form, update form ni awak kena submit ID, name, contact email. Ini tak payahlah kan, ini tak payah. So yang penting yang ini je. Okay, so sini apa, ID. Okay. So yang ID tu kita kena ambil. Macam mana nak ambil? Kita pakai ini je lah dulu, pakai button untuk nak get dia punya ID. Kalau nak get ID dia pakai button, macam mana cara dia? Kita letak nak letak dekat sini pun boleh. Kita klik button, bila kita klik button, dia ambil ID yang tu dan dia akan buka form tu. So ID ni dia masuk dekat form punya ID. So kalau dia masuk dekat form ni, dekat form, ID yang dekat sini ni dia kena tu simpan dekat sini. Yang ID tu dia kena simpan ID. Kalau dia ni lah, ni kena buat PHP dulu lah. Ni kena simpan dekat ID dia. So ni kena simpan ID kat sini. So ni kita ambil daripada form yang kita nak, yang kita view tu, kita klik, kita taruh dekat situ ID lah kan. So patutlah okay. So kalau kita ni daripada sini table, kalau kita klik button dekat sini, forward dia punya ID. Basically kita klik dekat sini lah kan, so kita masukkan dekat dalam dia punya tu lah. So tak apalah, kita klik satu je button dekat sini. Kita klik satu button dan kita nak ambil dia punya tu, ID dia dekat sini. So kita nak pilih, okay. So pergi dekat view table, ambil view table. Nak taruh dekat sini pun boleh, nak create form lain pun boleh juga. Pergi dekat view table, untuk edit ni view table ni, PHP view table PHP. Dekat bawah ni lah, aku nak buat view table ni kan. Okay, ni body dekat bawah ni, create lah satu form lagi dekat sini. Untuk nak tangkap tu je. Ni pergi dekat mana? Awak kena pergi dekat sini, update created form ni. So dekat situ dia akan populate kan. Tapi dekat sini nak kena apa tu, kalau nak populatekan dia punya form tu, akan kena keluarkan select dulu, nak display. Kalau tak nak, terus isi je lah. Okay, so action ni kita update record, apa nama, update record form tu, LCD form PHP. Dah banyak dah kan, dah buat banyak ni. Lepas tu kita nak ni, kita nak dia method dia, kita nak get juga, pakai biasa je get dia. Lepas tu kita masukkan apa dia, yang ID tu, ID, dan kita masukkan input punya tu, input punya text dia, nama dia ialah ID. Okay, lepas tu kita masukkan submit button. Okay, ini submit dia, ini submit. Okay, nak letak submit punya tu pun boleh juga. Ni apa nama, edit. So kita masukkan input, lepas tu kita edit dia lah. Okay, dia dekat mana? Dekat sini.
kan. Kita refresh, dia akan keluar dekat bawah. Kita nak edit nombor 1, masukkan situ, kemudian tekan edit. By right, ni name tu, kalau yang sebelum ni nama dia ialah apa, nama dia dia dekat atas ni. Yang satu punya tu nama dia edit tu, kalau jadi 3 ni, staff ni tu nama dia apa, John Doe. Jadi kita taruhlah Johari tu, jadi kita taruh sini Johari Joe. Contact, whatever contact ni, email juga, tapi dia tak perlu pun email kan. Rasa unexpected name dekat line 4, dekat mana ni, update RCD, unexpected name, unexpected line 4. Ada yang salah ke dekat sini? Okay, name, unexpected name, sini name, okay, gini. ID pun kita nak kena tengok ID dia berapa, sekejap kita tengok dulu. So PHP name Joe, contact ni, ID tak ada lagi. ID kita nak hantar juga sekali, yang ID. So yang ID pun kita kena hantar. So basically itu kita nak tarik lagi. So dekat sini ni kena taruh ID juga lah. Sekejap, kat mana tu ada unexpected ni. Dia nak kena meeting ni, dia ambil masa ni. Okay, unexpected name, variable in update RCD line 4, update RCD line 4, unexpected name. Name ni daripada form dekat sini, form daripada form, text name, contact, okay, kan. Ni apa ni, insert, bukan insert, update form. Sini update form, kena dapatkan juga ni. Rasa dekat mana, dekat update form ni kena ada juga. Oh, dah ada ID ni, tak perlu. So yang unexpected tu dekat sini ada, yang ni ada, tak betul tak ni? Ni dah ada name, staff, update staff set name, contact ID equals to ID dia 1. Kita ambil daripada yang mula-mula tu, tapi kita tak ni lah, kita name kat sini sama name, tarik jelas sini name 1, nanti kan satu so name 1 tu dekat form tu kita kena tukar lah, ni name 1. Unexpected dia. Alright, so kita refresh dulu. Refresh Joe. Dia kata apa, unexpected name, native variable in HT, unexpected online form. Mungkin yang dekat sini ni, line 4 ni. Sini ni. Tak apalah, kita taruh je dulu lah yang ni untuk automatic. Kita taruh je nama dia dulu, Joe je. Dia yang tu, yang ni dalam ni tapi. Okay. Ni kita kena update dulu. Kita try tengok. Kita refresh dia dulu. Test ID nombor 1. Okay, PHP ada nombor 1. Kita kemudian dia tangkap ID nombor 1 tu,
then baru dia kita masukkan ni. Tak perlu pun tak apa, kita just nak pakai yang ini je. Unexpected reliable one ada dekat mana ni, dekat mana ni. Apa dekat tu kita try tu ini ni ni apa, update LCD ni ada, name satu ada, contact kena ambil daripada situ. Ni kita copy je dulu lah, ni kita comment out, kita taruh dia dulu kat sini, contact tu number. ok, by right dekat sini pun kena ada ni, unless kalau nombor ID kat sini tak perlu kita try. Ni kalau tak lepas kita just mati je. Kita refresh ID nombor 1 form, kita masukkan, tak dapat gitu apa ni. Kita guna apa tu, mungkin sama juga. Kita pakai satu je, kontak tak payah, name je. ok, kita taruh name unexpected benefit. Kita try lah, refresh. ok, ni kita tekan submit. Kita refresh lah daripada awal kat sini. ok, form. ok, ni insert form, bukan insert form, kita nak update new form. Update form ni, update form ni, update form unexpected ID. Yang ini dekat mana ni? Ini kita daripada tu, daripada sini view table ni, kita nak nombor 1 edit, lepas tu contact je lah, pasal tapi tak ni kan, kita tekan je ni, kalau masuk je pun dia tak ada apa-apa sebab kita dah taruh dah. Kita ada apa, kita check balik dia punya ni lah, ada problem ni dekat update ni, dekat update ni kan pakai single punya line ni. ok, maknanya ada benda yang ketinggalan ni. Sini ok, ada ni, ada start set ni satu. ok, so name satu dekat atas, name satu ni dia, kita taruh hijau dekat sini. Kalau kita echo, ok, echo kita nak echo ni kan, ni kita nak echo sini, kita nak echo kan betul tak yang kita tu, name satu tu, name satu hijau tu dia masukkan, at least kurang-kurangnya tu berapa, 343. ok, kat mana tadi ni. Kalau kita refresh, submit, refresh. ok, ni kat mana ni, update receive PHP, update record PHP, update record PHP. So basically dekat sini ni ada problem ni. Okay.
Kalau kita letak terus je okey lah kan. ID kalau satu dia okey lah kan. Kalau kita yang ini kita out date, kita just tukar je name pada Joe tu, set name pada Joe ni the date ni request kita nak request update record ni. Okay, nombor 1 terus masuk kan. Okay, so then sekarang masalah yang ini lah, yang ini ni. So ni kita copy dulu. Kenapa dia tak masuk set name direct. Okay, dan ni kita taruh kat sini nama, taruh dia dulu. Nama yang ini pakai yang date variable name name ni daripada form tu name form, kita taruh name form. Kita try dulu. Ni satu dah ada date name 1, tapi kita kena ambil yang form punya. Dekat form ni name tu yang penting. Okay, macam save dulu, save all. Tapi dah okey lah tu sebenarnya. So kalau kita dekat form tu kan, satu dekat form yang ini dah ada tadi tu kan. Okay, content tak perlu. Tu dah okey. Tak tahu kat mana masalah dia kan, dia dah apa. So kalau kita nak edit yang nombor 2 punya, sini okay. Right kan, okay, nombor 1 kan. Nombor 2 pun benda satu sebab kita guna ID dia tu kan. So kita kena betulkan lah, ni ID, kita guna ID yang ni. Okay, so ID kita get ID, so yang ini ID nya kan. So ok lah kan, so dah boleh lah. So kalau awak refresh dekat sini, ID nombor 2, nombor 3, kita nak tukar John kepada James, just nama tu kan. Ok, tak dapat lagi unexpected. Ni apa ni, expected name 1. Okay, so basically yang ID tu lah masalah dekat sini, ID okay, ID ni problem. Okay, check dulu. So ID So dekat line 3 bukan kena letak semicolon ke? Mana? Line 3. Dekat line 3. Ya, betul. Kenapa saya tak nampak tu? Kalau awak nampak kan, saya memang nak cepat aja, malah tak nampak. Kita try lagi. Ok, 3, refresh dulu. Jadi James, tak apalah, yang penting dah boleh lah kan. Malah nak tunjuk lagi ni, lama sangat ni. Ni kita dekat mana ni sekarang ni? Awak dah boleh buat dah tu kan sebenarnya. Okay, sekarang update dah, kita nak buat delete dengan tu ni. Okay, kita nak buat lab 6 ni kan, tapi bendanya sama je lah, lebih kurang lab 6 tu dengan ni. So kita buat delete. Untuk yang delete punya, boleh saya tinggal yang tu proceed je lah, tinggal satu gitu je kan. Nak rectify ID je yang ni dekat sini ni, ID tu je. Tapi by right dah ok lah ni kan, ID dekat sini. Tadi kita apa nama, kita hardcode kan ID kan. Contoh macam ni kita contoh shift D ni, kita kalau ambil yang nombor 3, kita just taruh nombor 3 dekat sini kan. Apa 3 tu kan, sorry, 3 kan. So taruh nombor 3 dekat situ. Sini ID ni 3 lah kan kalau kita echo. Ok lah kan. Okay, kalau kita refresh
Of course kat sini kena betulkan lah daripada awal tu. 3, refresh dulu. 3, edit. Okay. Okay. Tak tahu kat mana tu. Line nombor 9 pula ni. Line nombor 9. Okay. Tak ada dekat sini. Ni hijau ni kan. Oh, dah ada kat situ. By right kita kena get lah. Okay. Kita get. Right. So ini memang awak boleh buat lah kan. Tu dah boleh dah tu. Okay. 4. Dia punya tu name dia dah. Kita buat sini name dia kan. Okay. Dah boleh dah. Okay. So kita proceed dah okay kan yang ni kan. Proceed dengan delete punya. Kalau yang nak delete, kita taruh dekat sini. Delete pun boleh juga. Delete untuk nak delete punya. Taruh nombor dekat sini dan kita delete pun boleh juga. Okay. So kita pergi dekat view table ni, kita tambah lagi dekat situ to delete, ID to delete ni. View table ni kan, view table kita tambah je lagi satu sini dekat form ni. Kita duplicate form ni Control Shift D, yang ni to delete. Delete delete ID to delete. Dah terbalik lah kan. So delete ID. Okay, so dekat sini yang ini untuk delete ID. Delete ID. Okay. So get juga. Tapi dah banyak sangat lah dekat sini ni kan. Tak perlu ada banyak form. So kita taruh kita delete. Kita delete. Oh, lain-lain. Satu update, satu delete. Contoh apa? So ada dua lah kan. Satu yang ini pergi dekat delete. Oh, delete belum ada lagi Okay, kita create dulu. Kita save dulu, Ctrl Alt F, and then delete. Delete record rcd.php. Okay. Untuk yang delete punya ni, kita just delete. Simple je kan. Pakai ini je untuk delete punya. Sini untuk delete data. Ni delete data. Kita pakai itu je. Okay. Delete from ni dia yang penting. Yang lain tu semua sama. Okay, anyway kita just copy je lah. Okay, sama je. Yang penting query tu je. Kita see. Kita masuk dekat situ. Alright, so dan yang ini kita just okay, kita pakai con tu je. Kita see mana delete. Alright, delete from start where ID equals to ni ID 3. Kita save dia dulu. Kita nak ni apa ni, dia RCD So kita nak delete yang nombor 3 tu. Ni nombor 3 ni. So kita delete nombor 3. Nombor 3 kita nak delete. Dia so record deleted successful. Kalau kita refresh ni, 3 dah tak ada So basically kita just apa tu, masukkanlah dia punya header tu kan, location tu dekat sini. Macam yang kita update tu kan, update dekat sini kita ambil ni, kita just copy je. Kita dekat delete record, kita just paste kat situ, dia dah So sekarang ni kalau katalah kita nak delete nombor 5, so nombor sama, kita delete nombor 5, ni delete ni nombor 5, refresh, automatically delete nombor 5. Dah tak ada dah nombor tu. Delete nombor berapa lagi? Ni kita belum tu lagi kan, belum link lagi yang ini, edit ni. Kalau kita edit lah, delete lah. Okay, so yang ni apa? Table table PHP. Yang ini bukan delete ni, delete. Edit to delete. Kita taruhlah apa nama, dr sini sikit. Okay. Jadi dia ada sikit.
Okay, so nampak kan. Yang ini kita masukkan update form ni, pergi dekat mana, delete dia, delete the rcd.php kan, delete rcd, del rcd php, dan kita submit apa nama ni, del id, delete id ni. Okay, so ini kita kena capture lah. So saya just copy je delete id tu, pergi dekat mana, pergi dekat dekat sini, kita just copy, dapat ni delete id ni. So kita ni kita kita kena get lah, kita apa nama id, kita sama juga lah, underscore get. Okay, get ni yang delete id tu. Okay, right, and then last tadi kita close. Kita sebenarnya tak close kan, terlupa kan. So delete id, so dia terus masuk kat sini id. So ni id ialah apa dia, id lah kan. Kita tepat semua jadi lain kan. So okay lah kan, save. Right, so that's it lah. So kita nak delete yang mana, nombor 12. 12 boleh lah, 12 ni refresh dulu lah. Okay, 12 delete. Dia pergi mana pula ni, update form ni, tak boleh taruh kat tempat yang sana. Kita kena pakai apa, kita kena pakai line tu ni, form line, form tu dia dah okay. So tak boleh banyak form dalam satu. Okay, kita pakai link aja, kita link je. So kalau nak create link pakai href je lah. So delete, and then kita ambil yang nombor tu. So boleh juga, tapi kaedah dia yang ini kita kena, kalau dia akan pergi dekat tujuan ni, kita pakai href lah, yang ini ni href, dan kita submit yang ini sekali. Dia punya ni, yang ini ni dia punya value. So kita just copy je. Buat tempat lain tu okey juga, tak ada masalah kan. Nak delete, create je lah yang baru, tak payah asyik dekat sini je kan. Create je lah table tu kita create table tu. Okay, so ni table ni kita just copy je ni, Ctrl C, kita create new, Ctrl Alternate A. Boleh lah, misalnya view, delete je lah build form ni, dan PHP ni kita masukkan. Okay, masukkan aja tu. So yang atas ni kita buang lah. Okay, so ok lah kan, del rcd php, del rcd php, get yang id, lepas tu ni del id ni pergi dekat sini, del id, ok lah, that's it. Save semua pun ok juga. So kita buka je form yang tu, sorry mana pergi ni, kita buka je form tu, refresh, delete form, nombor 12 delete, 12 dah tak ada lah kan. Tapi dia pergi dekat table video lah. Delete ni tak perlu lah dekat sini, yang dekat table ni yang delete tu dah tak perlu lah, dah terbanyak dah kan. So ok, delete dah. Next ialah search, last ni search. Ok, search. Untuk search punya kita create new lah, new search punya, search record rcd php. So untuk search punya kita pakai ni, pakai like punya tu, SQL statement pakai like. So dekat sini tak ada, kita pakai like punya. So apa, double case tu
PHP Lite ni. Okay, Lite punya query. So pakai ni Lite, SQL query Lite. So dekat sini ni, kalau kita nak buat ni, buat searching kat atas ni, bawah atas. Okey lah, macam ni lah kan. Kalau ni macam ni, maksud dia A yang kat depan dan persen dekat belakang. Maksud dia akan search huruf A yang dekat permulaan. Okay, kalau yang select like ni ada ni. Kalau yang dekat ujung punya A dekat ujung, persen dulu, maknanya dia akan search yang A yang dekat belakang. Kalau nak dekat tengah-tengah, you kena enclosekan persen dengan persen dekat belakang, depan dengan belakang. 3 ni je yang penting kan, yang lain ni boleh. Jadi kalau kita search dekat nama dia dekat pangkal je yang penting kan, pangkal tu. Jadi A plus lah kan, A plus A persen. Okay, so kita just copy je yang tu, select tu, tapi kita pakai yang select punya. Okay, so kita pakai yang dah ada lah, yang sini ni, yang view tu, view sini, yang view ni kan, view ni, record ni, kita pakai ni, select and then light dekat sini. So kita copy yang light punya tu, ini light statement, kita just copy je. Light statement, kita just copy light statement. So very simple je kan, light statement tu ni, light statement. Okay, kita just copy ni je. There apa dia punya column and then light. So kita pakai name je lah kan, ni style. Okay, select, copy, and then kita masukkan ni dekat mana ni, view CD kan. So kita create ni dulu lah. Kita dah buat belum, search dah ada. So kita copy dia dulu kat sini, dan kita masukkan yang view punya tu ni, ambil yang view table lah. Okay, dekat sini ni, Ctrl A, C, copy. Ni kita pergi dekat search. Okay, HTML lagi. So kita nak yang ini je. Oh, dah ada dah, live dah dekat sini. So ni kita dekat atasnya kita delete. Okay, dah ada dah SQL. So kita buka yang ini. So kita nak from staff punya table, and then kita nak apa, dia punya tu ialah N huruf besar dan huruf kecil, N, name tu. So ni penting ni, name dia, name like ni. Okay, maknanya kalau katalah kita nak yang J punya, dia punya pangkal dia, dia akan keluar semua yang J lah. Okay, save. Okay, ni call ni sama. Okay, ini apa, search RCD. Jadi kita, kalau kita search RCD, dah banyak dah kan. Search RCD. Okay, so yang ini apa, kita search apa ni, J je kan, J ni, J punya. Jadi kalau kita nak letak dekat atas pun boleh juga, tapi kalau nak taruh apa nama, search punya tu pun boleh juga. Okay, so kalau kita taruh kat sini ni, itu apa, ID oh ni ID. Okay. So kalau kita search lagi, kalau kita nak create form, boleh create form lah, search, boleh create form. So kita create form untuk search lah, untuk Alt N. Untuk search punya, RCH, RCD, form, PHP. Banyak dah kan. So masuk je lah. Okay, yang ini form sama juga, form barat kita just guna je yang dah ada kan. Dekat update tu, update form tu kita boleh kita create new one. So yang ini apa, dekat search search SQL RCH RCD.php, yang ini.
Oh, insert ni search. Okay, boleh nampak kan? Okay, and then kita nak guna method get juga. Method get. Okay, kita guna get method. Okay, so yang ini kita nak letak input ni text je lah. Okay, and then nama dia ialah yang ini search. Okay, search. Ni kita letak dekat sini search ni. Search punya keyword ni. Di sini RCH. Okay, and then kita letak dekat sini dia tutup dulu. Okay, input. Ni submit lah. Submit. Of course value dia ialah value search. Okay, so kalau kita ni search, dan yang dekat ni search punya ni kita kena pergi dekat sini, insert search sini, kita taruhlah dekat sini. Ni kita untuk yang search punya tu kita get juga lah. Okay, get ni, get yang ini search. Tutup. Kalau tutup problem. So and then make sure yang ini kena taruh dekat sini search. Okay, dah. Okay, siap. Untuk save, kita nak search ni apa? Kita letak form search form. Search form, mana search form? Ni dia search form. Okay, so kita pergi dekat search form. Okay, banyak lah kan. Search form, okay, refresh dulu search form. Ni search form. Mana search form? Ni search form. Kenapa tak ni? Belum save all lagi. Okay, refresh. Okay, so kita search A. Search A, dia pergi dekat search PHP. Search PHP. Select all forms, staff rate, name, like. Kenapa? Okay, direct tak boleh gunakan ni. Ni concatenation ni, concatenate ni. But anyway, okay, yang ini search ni dekat sini. Dia salah ni. Kita tengok yang search dekat sini. Search form ni, search. Search. Ini search untuk ni. Ni. Sama lah. Ada masalah ni, search. Sama je. Okay, buat dekat sini. Okay. Search ni cuba record dulu, record search punya tu. Search punya string apa? Okay, select all ni opening, ni closing, select all from start with name. Dan kita name kecil. Okay, dan kita okay lah. Untuk SF dan kita refresh. Tadi kita search dah boleh dah kan? Refresh form. Tak ada kod A ni. Kalau J apa sama juga. What is the problem?
Okey, kena enclose kan dia. Ni bom satu. Okey, dia tak cakap, saya tak nampak ke sebenarnya. Okey, refresh. Okey, refresh. Kita belum save lagi. Untuk save all lah. Okay, and then refresh back. Okay, back on. Okay, join. Dia kata apa? Requested that I was not found in the server. Search rcd.php. rcd search rcd. Takkan tak ada. serc rcd serch.php. Okey, kalau gitu kita just ambil yang ini je, kita try direct terus pergi dekat search rcd ni. Dia boleh dapat tak kalau kita taruh search sini je. Oh, okay. Maknanya yang ini belum tu lagi. Search PHP on line 38. Dia tak jumpa. Search in ni dia tak jumpa. In line 38. Okay, line 38. Okay, ni dia tak jumpa. Search dia tak jumpa. Again ada yang closing dekat ni ke. Search ni SEA. Okay, kita taruh je terus control ni, kita comment out ni, kita taruh J je. Okay dekat ni. Dan kita okay, kita refresh dia. Yang ini ni okey lah kan ni, tapi kita nak dia J tu dah okey lah, dah masuk lah tu J. Kita search, kita terus masuk J, okey lah. Kalau kita masuk A, save, dia keluar yang A pula. A, sebenarnya okey lah. Okay, undefined variable search in 40. Undefined variable search in 40. Yelah okey, sebab kita tak ni. So okey lah. So then kita ambil balik lah yang ini. Kita taruh seperti semula. Yang ini, yang search ni daripada search form dekat sini, SEA. SEA je pilih SEA. Name SEA. So fetch input, value, search yang betul lah kan. Then kita search, get method, so okay lah. And then kita balik semula dekat sini, PHP search, SEA. Yang ini SEA. Under tu ni comment out. So kita akan dapat get SEA name. Kita dekat sini, di sini. Okay, jadi alright kan. So kita buka ni form, search form. Baca dah tak payah lah kan, sebenarnya saya dah apa problem? Ada lagi ni yang tak betul ni somewhere. But anyway, tadi saya dah tunjukkan ke awak macam mana nak search tu kan. Okay lah, kita just taruh ni. Kita akan dekat yang ini ni dia tak jumpa ni. Yang ini dia tak jumpa.
Okay. Jadi okey lah ni. Kalau kita search ni pun, refresh je pun dia okey dah. Dia ni tak payah pun. Okey ni. Oh ni tak jumpa SARCH. SARCH. Kenapa dia tak ada? Yang ni. Something wrong. Dia tak ada profile tu. Kalau kita ni kita search S1 SARCH yang ni tak jumpa. Ni tak jumpa yang ni. Pergi dekat sini lah, balik semula, pergi dekat mana yang form tu, form yang ni dia tak jumpa. Ada beza tak? Tak ada beza, tapi dia tak jumpa. Anyway, ok, yang tu dah selesai lah kan. Kita masuk lab dah 15 minit pun dah lewat. So kita masuk lab sekarang. Ok, ni kenapa tak jumpa? Ok lah. So kita masuk lab sekarang ya. So untuk lab punya lab 6. Lab 5 ke lab 6? Ni lab 5. Session bukan ni. Lab 6 ya. Lab 6. Alright, untuk lab 6 punya ni saya close dulu lah. Boleh terus